program ini dianjurkan secara impromptu. Dan yang paling menarik dari perkembangan ini ialah sebahagian besar daripada kumpulan kecil wartawan ini ialah anak muda. 80% lebih terdiri daripada wartawan-wartawan portal berita anak muda. Kalau saya langsung tepukan gemuruh ke mereka. Dari teman-teman dari Malaysia ini, daripada Nation Insider, daripada The N Daily, daripada FZ, dan juga sokongan moral dekat dan jauh dari portal Roket Sini, daripada Berita Keadilan, daripada Sinar Harian, dan berapa lagi, daripada Asrawani, ya, secara zahir ataupun tidak zahir. Tetapi semua ini memberi sokongan dan dukungan kepada kami. Kalau saya dianggap sebahagian daripada anggota gerakan media marah, saya di antara orang paling tua lah. Walaupun umur 45 tapi dah tua. Saudari-saudari sekalian, penggantungan DHID ini agak mencabar bagi kita, khususnya bagi penganjur, untuk memaklumkan kepada publik, kepada orang awam, kepada saudara-saudari, karena DHID bukannya harian metro, bukannya harakat yang sudah established dengan ribuan, bahkan kalau dalam kes metro ratusan ribu pembaca. DHID baru menemui kita dalam 13-14 edisi, betul? Ya. Maksudnya dalam tempoh 3 bulan lebih. Tetapi tindakan memberikan surat tunjuk sebab, memberikan penggantungan minggu lepas sangat mengejutkan. Dan inilah punca teman-teman yang muda ini berkumpul, berbincang untuk mengadakan kempen dan juga protes bagi menyatakan sikap kita, teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, teman-teman media terhadap pihak berkenaan. Saya masih ingat waktu awal-awal reformasi dulu, tahun 2000, selepas pilihan raya umum 1999 November, beberapa penerbitan diharamkan. Jadi peristiwa DHID ini mengingatkan saya kembali period itu, yang saya rasa sangat mencabar dan secara pribadi sangat melukakan. Saya ulang sedikit sejarah untuk anak-anak muda yang barangkali tidak sempat mengikuti peristiwa dan saat itu, kegetiran itu secara dekat. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan mungkin membacanya sebahagian daripada rakaman sejarah. Selepas pilihan raya 99, antara korban pertama, penerbitan pertama yang menjadi korban di tangan Kementerian Dalam Negeri KDN ialah Detik, majalah politik yang diusahakan antaranya oleh Ahmad Lutfi Osman. Dia bercadang untuk hadir di sini, hadir. Dia deadline malam ni untuk harakat dan juga saya sendiri. Kemudian diikuti dengan harakat yang telah dibatasi permitnya daripada 8 kali sebulan, 2 kali seminggu, maksudnya kepada 2 kali sebulan. Diikuti kemudiannya oleh eksklusif pada April. Harakat Mac, April, eksklusif. Eksklusif ni saudara-saudari boleh bayangkan Sinar Harian sekarang. Dan penerbitnya pun memang penerbit Sinar Harian Karakter. Penerbit yang sama yang pernah mengoperasikan ataupun menerbitkan Watan tahun 87 yang diharamkan dalam operasi Lala. Jadi eksklusif waktu itu mingguan politik yang menyampaikan resah gelisah masyarakat dalam period reformasi 98 dia tak sempat, 99 dan tahun 2000 diharamkan dengan alasan tidak diperbarui permit. Dan alasan penerbitan-penerbitan itu kerana melanggar syarat. Jadi sewaktu kita mendengar alasan teknikal ini kepada DHID, kita tahu inilah biasanya taktik yang digunakan oleh KDN. Ini semua bullshit. Secara terus terang begitu.
Saudara-saudari tanya, siapa yang pernah berhubungan dalam soal permit, dalam soal syarat-syarat penerbitan, dalam apa penerbitan pun, baik akhbar harian, baik majalah, kita tahu alasan-alasan yang remeh ini. Dan bagi kita, permit penerbitan perlu dihapuskan. Tidak ada alasan untuk kita mengekalkan permit. News portal seperti Malaysia Kini sudah beroperasi 14 tahun tanpa permit. Kita boleh diseret ke mahkamah, kita boleh disiasat polis, kita boleh disaman, malah ada saman terbaru daripada orang besar Malaysia kemungkinannya untuk Malaysia Kini, dan saya dengar untuk insider juga. Oleh kerana ini belum kita umumkan lagi, kita tak umumkan lagi lah. Tapi saya beri satu clue, iaitu berkenaan Pulau Batu Putih. Kita boleh menerima langganan dari pembaca dalam kes Malaysia Kini. Dalam kes beberapa portal yang lain kita boleh menerima dan mendapatkan iklan. Maksudnya kita boleh beroperasi tanpa apa-apa masalah. Kita boleh beroperasi dengan beretika dan bertanggungjawab dan bebas walaupun tanpa permit. Jadi alasan untuk mewajibkan lagi permit penerbitan bagi akhbar, majalah dan penerbitan-penerbitan yang berkala yang lain periodikal adalah alasan remeh semata-mata. Barangkali benarlah tuduhan kita selama ini bahawa permit penerbitan digunakan oleh pihak berwajib, oleh kerajaan, oleh kementerian untuk mengawal behavior dan mindset pengamal-pengamal media. Dan saya dengar di kalangan pengamal-pengamal media arus perdana, harian juga mereka berdepan dengan masalah-masalah remeh yang dipaksakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kehadiran saudara-saudari sekalian, teman-teman wartawan, teman-teman aktivis, ahli politik, pensyarah, penulis kolom, penulis bebas, adalah satu perhimpunan yang bersejarah. Pada tahun 1999, sewaktu kita berdepan dengan gejala itu, ada beberapa inisiatif didirikan. Yang didirikan bagi pihak Pakatan Pembangkang Barisan Alternatif pada waktu itu, antaranya teman kita ada Zuna di luar dan arwah Rustam Sani menggerakkan kempen boykot media. Lufi dan saya agak keberatan kerana kita tidak rasa selesa untuk menyuruh boykot kepada teman-teman wartawan yang sendiri. Kita mengukuhkan kumpulan aktivis media independen, secara ringkasnya kami. Kemudian ada beberapa inisiatif lain, termasuk inisiatif wartawan, kemudian sewaktu NAI yang diambil alih oleh MCA, adanya WAMI ditubuhkan, kemudian sekarang ada CIJ. Ini inisiatif-inisiatif yang telah kita usahakan sepanjang 15 tahun yang lalu. Pada umumnya, walau bagaimana buruknya dan celaan yang dikenakan kepada media dan wartawan di Malaysia, dalam sejarah kita akan sentiasa ada benih-benih perjuangan semangat wartawan-wartawan ini. Jadi pada hari ini suatu geram ditubuhkan, inilah benih baru yang dilahirkan akibat penggantungan diri. Dan kita harap daripada benih ini akan tumbuh lagi semangat yang lebih besar untuk menyatakan kepada umum, kepada orang ramai, kepada pihak berwajib, kepada ahli-ahli politik, kepada civil society bahawa wartawan tidak sanggup lagi, tidak bersedia lagi untuk berdiam diri. Hidup media. Hidup Dahid. Hidup media. Jadi kita bertanya teman-teman dari berbagai organisasi, perdana ataupun news portal tidak bersedia menyatakan sokongan secara terbuka. Tapi dalam pengalaman kita, berkenalan dengan mereka, baik editor, baik penuntut, baik wartawan muda dan wartawan senior, semua mereka umumnya bersetuju dengan semangat kebebasan media. Ini dapat dibuktikan secara sekalian, karena kita tahu di kalangan masyarakat kita ada orang yang mencemooh, mereka yang bekerja dengan berita harian, bekerja dengan hari 3 bekerja. Tapi bagi kita geram, kita bekerja sama dan mendukung semua teman-teman media. Ini dapat dibuktikan sewaktu Suhakam dan juga kerajaan cuba menubuhkan Majlis Media Council. Lama dulu dalam 2021, tetapi sebahagian besar wartawan termasuk NUJ, termasuk kawan-kawan di mainstream tidak bersetuju.
Jadi itu menandakan ada kata sepakat sebetulnya kesadaran di kalangan pengamal media, baik yang utama ataupun yang baru ditubuhkan portal-portal alternatif ini, kalau istilahnya alternatif, untuk tidak lagi menambahkan kekangan kepada kebebasan yang sedia ada. Bukan saja soal permit yang kita berdepan. Kita berdepan misalnya macam ini tidak digunakan naik bangunan UMNO. Bukan saja macam ini, foto-foto berita yang lain. Baru-baru ini apabila Datuk Seri Zahid Hamidi menguasai Kementerian Negeri, tak benarkan pula Malaysia Kini naik ke kementerian. Selepas itu, waktu dia Menteri Pertahanan, tak benarkan kita akses kepada Kementerian Pertahanan. Tapi bila Datuk Hishamuddin mengetuai Kementerian Pertahanan, benar tak ada masalah. Jadi kita tahulah ini bukan masalah Kementerian Pertahanan, ini masalah karakter Datuk Seri Zahid terhadap Malaysia Kini. Kemudian kita ada masalah misalnya wartawan utusan, wartawan itu tidak diakses kepada parti-parti Pakatan, pada Tun Pulau Pinang. Jadi hal-hal ini harus kita bahas dan perdebatkan. Saya tidak kata betul atau salah, tetapi tidak harus perdebatan kerana teman-teman dari Pakatan Rakyat menyifatkan akhbar ini dan media-media seperti ini tidak beretika. Jadi tak perlu itu. Tapi bagi kita wartawan, sebagai teman wartawan, kita anggap dia sebagai teman wartawan. Jadi sebab itulah dalam kita punya tuntutan 8 yang diedarkan itu, kita menyeru kepada semua pengamal media, termasuk diri kita sendiri, dan kita pun tak boleh mengelak, yaitu untuk stick to ethical journalism. Stick to the ethics of journalism. My time, the pin in the neck was malaysiakini.com. You just work for the Malaysia Kini, Malaysia Kini. Daripada Malaysia Kini, please leave the hall. Don't associate me with Malaysia Kini. I get into trouble.